Ucapkan ribuan terima kasih kepada semua media kerana sudi menghadiri persidangan akhbar pada petang yang mulia ini. Memang seperti biasa hari ini ialah kita mengadakan satu majlis makan buka puasa kerana memang kita tahu bahawa 2 hari lagi kan kita akan menyambut Hari Raya. Oleh itu saya pun ambil kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Raya lah kepada semua masyarakat rakyat Malaysia, terutamanya kaum Melayu dan kaum Muslim. Dan memang saya nak katakan bahawa tahun ini kita terima banyak feedback, terima banyak maklumat daripada rakyat bahawa tahun ini memang susah dan ada banyak aduan telah terima duit tak cukup nak berguna, terutamanya di masyarakat rakyat yang kita katakan B40 itu. Dan baru-baru saja kita telah gunakan banyak duit untuk anak-anak kita pergi ke sekolah. Dan memang selepas itu pun nak kena ada duit untuk menjambut Hari Raya. Oleh itulah, saya pun tak faham sampai sekarang walaupun di Dewan Negara kita telah membahaskan bahawa mengeluarkan duit KWSP untuk kalangan kita katakan yang memerlukan duit untuk raya. Tetapi bahawa kerajaan campuran itu buat keputusan tidak menerima cadangan yang telah diadakan oleh Perikatan Nasional. Dan oleh itulah kita nampak tahun ini memang susah. Dan saya pun terima banyak aduan katakan baju Melayu semua pun naik harga. Dan memang susah tahun ini. Dan kita pun dimaklumkan penjual-penjual, peniaga-peniaga jual baju Melayu, jual songkok itu memang dia kata sales dia tak bagus. Kenapa? Kerana memang rakyat tak ada duit untuk membeli belah untuk Hari Raya. Oleh itulah saya katakan rakyat kena tahu ini semua adalah keputusan kita katakan kerajaan campuran itu. Yang kedua nak katakan, nak ambil kesempatan itu mengatakan bahawa untuk penduduk-penduduk rakyat yang nak balik ke Sabah, nak balik ke Sarawak untuk menyambut Hari Raya. Tetapi seperti kita katakan dalam sebelum PRU yang ke-15, banyak janji-janji dikatakan jika mereka menjadi kerajaan, harga kapal terbang itu akan turun sampai RM199 pun boleh balik. Oleh itu, saya pun berasa disappointed lah kita katakan bahawa kerajaan terutamanya Menteri Pengangkutan tidak mengambil tindakan yang lebih agresif untuk mengawal harga kapal terbang itu untuk memberikan peluang rakyat yang kita katakan last minute nak balik ke Sabah untuk menyambut Hari Raya. Oleh itu, saya ingat lagi sebelum PRU yang ke-15, sebelum mereka menjadi kerajaan, mereka memang katakan bahawa apakah logik dia bahawa minta rakyat memberikan tiket-tiket itu lebih awal untuk mendapatkan harga yang lebih murah untuk pulang kepada Sabah untuk menyambutkan Hari Raya. Tapi kali ini dia kena slap themselves lah. Dia katakan sekarang dia diri sendiri pun menyerukan rakyat mesti membeli awal-awal untuk memberikan tiket yang kita katakan murah, bahawa untuk mereka boleh dapat balik ke Sabah atau Sarawak untuk menyambut Hari Raya. Oleh itu katakan selepas mereka sudah menjadi kerajaan, apa-apa yang mereka katakan mereka sudah terlupa bahawa dia ingat mereka hanya pembangkang lagi. Tetapi perkara-perkara ini sudah berlaku. Saya nampak katakan ini memanglah rakyat semua nampak ini adalah kemampuan, bahawa performance atau prestasi kerajaan campuran hari inilah. Oleh itulah saya minta bahawa semua pengundi-pengundi, terutamanya dalam PRN yang akan datang ke 6 negeri itu,
iaitu Kelantan, Terengganu, Kedah, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan itu mesti mengguna undi mereka untuk memberikan satu ajaran kepada Pakatan Harapan atau kerajaan yang telah dipimpinkan kepada Anwar Ibrahim untuk menunjukkan bahawa mereka tidak memuaskan, mereka tidak puas hati prestasi yang telah diadakan pada masa kini. Oleh itu kita memang faham, kerajaan pun ingat dia terpilih tak faham, dia faham tetapi dia terpilih tak pilih tak faham bahawa inflasi sekarang memang teruk, harga-harga barang sudah naik, tetapi apakah cara penyelesaian kerajaan campuran itu untuk mengatasi inflasi itu memang tak ada. Di Dewan Negara, Dewan Rakyat kita tanya soalan itu kepada menteri, menteri hanya sibuk mengatakan isu-isu, tak ada penyelesaian. Ini bukan kita nak maklumkan, nak ingatkan mereka bahawa sekarang mereka adalah kerajaan. Kerajaan mesti bertanggungjawab untuk memberikan penyelesaian. Bukan memberikan penyelesaian saja, mesti selesai masalah rakyat dan isu-isu negara seperti inflasi, banyak barang harga naik dan seperti menawarkan tiket-tiket harga yang balik ke Sabah dan Sarawak. Ini adalah tanggungjawab bagi kerajaan campuran itu. Tapi kita malanglah kita nampak mereka tak ada kecekapan, kemampuan atau knowledge untuk mengatasi masalah itu. So yang saya minta lah juga bahawa PRN yang akan datang itu adalah satu pilihan raya negeri yang penting kerana dia bukan sahaja pilihan raya negeri yang akan diadakan tiap-tiap 5 tahun, tetapi ini adalah satu penunjuk bahawa rakyat boleh menunjukkan ketidakpuashati kepada kerajaan campuran itu dan mintalah mereka memberikan sokongan yang sepenuhnya kepada Perikatan Nasional dan kita memanglah kita akan mendahului semua isu-isu masalah rakyat dan kita akan mengadakan penyelesaian yang lebih baik jika berbanding dengan kerajaan campuran itu. So yang inilah isu-isu yang saya nak bangkit pada hari ini. Dan hari ini saya pun nak ambil kesempatan ini bahawa Perikatan Nasional telah membuatkan persediaan untuk menghadapi pilihan raya negeri yang akan diadakan tidak lama lagi. Dan seperti kita maklumkan, Negeri Sembilan akan dibubarkan Dewan Undangan Negeri. Itu tidak lama lagi yang saya mendapatkan maklumat kemungkinan di bulan 5 mereka pun sudah cukup masa untuk 5 tahun itu dan bahawa semua negeri pun sudah setuju akan bubar, ikut membuatkan pembubaran Dewan Undangan Negeri masing-masing dan menghadapi pilihan raya negeri tidak lama lagi lah. Oleh itu bagi Perikatan Nasional, komponen parti seperti kita katakan rundingan kerusi telah diadakan di peringkat pusat bahawa semua negeri telah diminta memberikan pandangan cadangan bahawa yang mana komponen parti akan mewakili Perikatan Nasional untuk bertanding dalam PRN yang akan datang. Dan memang kita hanya ada perbincangan rundingan yang kerusi yang kita kata ada pertindihan bahawa satu kawasan ada beberapa komponen parti yang menunjukkan hasrat yang kita ingin mewakili Perikatan Nasional untuk bertanding dalam PRN yang akan datang itu. Yang inilah kita katakan rundingan akan diteruskan. Memang saya nampaknya selepas ke-6 negeri sudah memberikan senarai nama, sudah memberikan cadangan, sudah memberikan pandangan dan kita cuba sedaya upaya bahawa untuk menyelesaikan kerusi atau Dewan Undangan Negeri yang bertindih, yang menunjukkan hasrat daripada komponen parti, tetapi kita hanya ada seorang calon saja, kita ada hanya satu komponen parti saja yang boleh mewakili Dewan DUN itu untuk bertanding dalam PRN. Tetapi yang nampak kerana semangat Perikatan Nasional itu adalah semakin kuat
terutamanya selepas PRN Melaka, PRN Johor, PRU yang ke-15 itu, kita memanglah sudah mendapat satu formula atau kita katakan satu sistem yang kita boleh membuatkan rundingan kerusi yang lebih efektif, yang lebih baik, yang lebih kita katakan keputusan yang kita boleh mencapai objektif objektif PRN yang akan datang itu seperti kita nak menguasai kerajaan negeri masing-masing. Oleh itulah setakat inilah kita nak maklumkan kepada semua, dan jika ada apa soalan saya cuba. Malam anak umum Simin Rahmah. Boleh kau Datuk komen? Apa? Orang nak sambut hari raya anak umum Simin Rahmah. Harga simen Harga murah. simen. Simen? Harga simen Waktu hari raya ni waktu raya. bukan harga ayam yang murah, tapi harga simen. Untuk menyambut raya dia turun dah harga simen. Ya lah, saya pun tak faham lah. You kena tanya itu apa Perdana Menteri lah. Dia katakan kita nak, ini siapa punya? Ni. Saya pernah ambil macam ni. Ya, katakan rakyat nak harga yang murah. Rakyat nak menyambut hari raya. Rakyat nak mengadakan satu penyambutan yang kita mampu memberikan baju baru, bukan baju yang jenama besar terkenal, tak ada. Kita nak baju baru untuk anak-anak kita boleh menyambut hari raya dan lebih gembira. Buat apalah kita, Perdana Menteri kita itu buat itu simen itu tak ada kaitan langsung. Kemungkinan ada kaitan dengan ekonomi, tetapi kenalah kita katakan selesai masalah rakyat, bukan selesai masalah kita katakan industri. Seperti baru-baru saja saya pun nampak Maidin mengatakan dia umumkan satu hari cuti itu, memang rakyat sangat gembira. Tetapi bagi Maidin itu dia akan rugi 500,000 satu hari. So saya dah katakan, you sudah menjadi Perdana Menteri tau, yang ada title yang amat berhormat tau, yang ada kita katakan jawatan yang number 1 di negara kita. Buatlah penyelesaian, berilah cadangan, bukan cadangan, buatlah penyelesaian, selesaikan masalah-masalah rakyat dan negara. Ini adalah penting. Janganlah bagi apa-apa yang tak ada berkaitan untuk rakyat lah. Saya nak ingatkan bahawa memang dia secara Di luar musim. apa? Dia berada di luar musim. Yalah, memang di luar musim dia tak turun padang, tapi dia suka turun padang ambil gambar. Dia memang ini kecekapan dia. Dia suka turun ambil gambar dengan rakyat itu, tetapi dia tak faham kesusahan rakyat. Ini adalah masalah kerajaan campuran ini, masalah kita katakan Anwar Ibrahim dan pemimpin-pemimpin menteri-menteri yang berada di kabinet sekarang. Datuk mungkin boleh pandangan Datuk sendiri apa berkenaan dengan Perdana Menteri sebenarnya gagal mencari solusi untuk membantu masalah rakyat apabila mencadangkan KWSP bercagar pada pihak BEN yang hakikatnya sebenarnya menyusahkan lagi rakyat sendiri. Ini memang tak payah kita menghuraikan isu lagi ini. Memang kita tahu KWSP itu duit rakyat, duit diri sendiri. Saya pun tak tahu siapa kita punya advisor, penasihat Perdana Menteri itulah memberikan nasihat menggunakan KWSP sebagai cagaran untuk meminjamkan duit, membebankan rakyat lagi. Ini tak masuk akal. Oleh itu saya katakan tak boleh lah, ini Perdana Menteri, saya pun tak tahu dia fikir apa. Tetapi dia memanglah dia suka turun kepada tempat-tempat ambil gambar. Yang ini sajalah kita nampak. Langgar orang. Langgar orang. Kita minta dia jatuhkan harga, tapi dia jatuhkan pembangkang. Semalam gerakan kata tengah intai 4 tun Melayu dekat Pulau Pinang. Adakah benda yang sama akan berlaku dekat 5 negeri lain untuk PRN? Sekali lagi.
semalam rakan ada kata sedang intai 4 kerusi DUN di Pulau Pinang. Yang Intai maksud apa? sedang lihatlah kerusi Melayu. Oh. Kerusi Melayu di Pulau Pinang. Ada Memang yang sama dekat negeri lain? kita katakan bukan. Saya nak katakan maklumat yang utama untuk Perikatan Nasional adalah menang dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Oleh itu, semua cadangan-cadangan kita akan terima. Kita akan mendengar bahawa pandangan daripada pemimpin-pemimpin semua komponen parti bahawa strategi apa yang tersesuai sekali kita boleh menggunakan untuk mendapatkan kemenangan yang lebih besar. Oleh itulah dalam peringkat ini kita memberikan pandangan, apakah pandangan kita terima, kita dengar. Tetapi seperti saya katakan, semua keputusan akan dibuat oleh pusat, Majlis Tertinggi Pusat Perikatan Nasional, dan terakhir sekali ialah di Presidential Council, iaitu Majlis Presiden di Perikatan Nasional yang terdiri daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mewakili Bersatu, Tan Sri Hadi Awang mewakili PAS dan saya mewakili Parti Gerakan. Akan buatkan keputusan yang terakhir sekali untuk calon dan kawasan yang akan diwakili oleh komponen parti bertanding dalam PRN yang akan datang. On good governance, why is a minister not asked to take leave when he's under investigation? Ini double standard yang double kita nampak pada kerajaan campuran ini. Itu minister kena ambil leave, kita katakan garden leave. Tetapi dia kata tak payah kerana tuduhan belum diadakan. Tetapi yang nampak itu siapa? Siapa itu Timbalan Perdana Menteri? Dia tuduhan sudah ada. Tetapi tak payah ambil leave menjadi Timbalan Perdana Menteri lagi. Oleh itu kita nampaklah ini adalah apa yang double standard yang diadakan kerajaan campuran itu. Dan memang sudah jelas dah sebelum PRU yang ke-15 apa-apa janji boleh diberikan, tetapi selepas PRU yang ke-15 dia sudah mendapat menjadi Perdana Menteri, sudah menjadi kerajaan, otak dia pun sudah tukar lah. Sudah tukar. Apa-apa yang telah janji sudah lupa. Apa-apa yang kita katakan untuk rakyat dia pun sudah lupa. Dia memang sudah lupa bahawa rakyat yang mengundi mereka. Memang dia sudah lupa rakyat yang memberikan sokongan kepada mereka. Oleh itu tak apalah. Ini rakyat memang tahu. Rakyat bukan bodoh. Rakyat akan dengan jelas dia nampak apakah prestasi, apakah keputusan yang diadakan oleh kerajaan campuran ini. Kualiti timbalan menteri pula. Dua timbalan menteri dilihat sebagai tidak boleh buat kerja. Satu adik mereka ada kerja meh? Tak nampak mereka ada kerja. Adik di Bang Ain yang baru-baru ni Saraswati pula yang menjawab, membebel out of topic. Yalah, saya katakan sudah jadi kerajaan, otak dia pun sudah tukar. Dan kita memang nampak banyak jawatan, bukan Timbalan Perdana Menteri saja tak kerja. Banyak menteri-menteri pun tak kerja. Atau sudah menjadi menteri tetapi cara dia macam pembangkang pula. Hanya membangkitkan isu. Seperti Rafizi lah, kita punya Menteri Ekonomi. Di Dewan Negara, Dewan Rakyat kita tanya soalan mengenai inflasi, penyelesaian. Dia hanya bangkit isu mengapa ada masalah inflasi lah, mengapa harga barang naik lah, mengapa Malaysia tidak mampu menyelesaikan masalah itu. Ini kita tahu. Dia ada formula. Ini isu-isu kita semua tahu. Tak payah melalui mulut Menteri Ekonomi untuk maklumkan kepada kita. Yang kita nak, you sudah menjadi menteri, you sudah jadi kerajaan, berilah penyelesaian. Sekurang-kurangnya cara penyelesaian saja, maklumkan kepada rakyat macam mana kita nak boleh selesaikan masalah itu. Ini pun tak nampak. Dia tengah sibuk dia punya isu lah, bangkit dia masalah diri sendiri yang semua rakyat tahu.
Yang ini siapa pun boleh menjadi Menteri Ekonomi lah, saya katakan. Hanya bangkitkan isu saja. Untuk macam isu tiket kan, dah janji PRU kan, dia kata untuk Sabah Sarawak mungkin dalam RM199. Tapi baru-baru ni menteri seperti menyalahkan bekas menteri bila ditegur harga tiket sampai RM3,000. Inilah saya katakan menteri sekarang. Dia sudah lupa dia sudah jadi menteri. Tanggungjawab dia ialah untuk mengawarkan harga tiket penerbangan balik ke Sabah. Ini tanggungjawab dia. Sebagai menteri, jika tak boleh kawal, minta dia letak jawatan. Ini memang, you bukan pembangkang lagi tau. You bukan seperti dulu pembangkang boleh menolak tanggungjawab kepada menteri, kepada kerajaan. Tak ada lagi. You sudah jadi menteri, you kena selesaikan masalah itu. You tak boleh selesaikan, minta letak jawatan. Atau tukarlah bagi siapakah yang lebih cekap, lebih mampulah untuk menjadi menteri pengangkutan. Okey? Untuk PRN nanti Datuk akan bertanding di kursi mana? Saya akan bertanding di Pulau Pinang. Akan Pulau Pinang, confirm. Okey, saya pun nak ambil kesempatan ini ucapkan selamat Hari Raya. Okey, saya nak ambil kesempatan ini mewakili Parti Gerakan mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua lapisan rakyat Malaysia, terutamanya kaum Melayu. Mohon maaf zahir dan batin. Terima kasih. Okey. Okey, thank you. Kongsi-kongsi ya.